Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Arsyid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 30 April. Sarawak akan menggunakan khidmat pakar ekonomi untuk menjalankan kajian menyeluruh mengenai tahap kemiskinan di negeri ini. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kajian secara profesional tanpa berat sebelah itu penting untuk mengukur tahap kemiskinan di Sarawak agar tindakan sepatutnya dapat diambil bagi membasmi kemiskinan, khususnya kemiskinan tegar dalam kalangan masyarakat. Jelasnya, kajian yang akan diterajui Unit Perancang Ekonomi EPU Sarawak itu dijangka siap pada tahun ini. Kajian mendalam tersebut tegasnya perlu dibuat menggunakan metodologi yang betul iaitu secara profesional dan holistik mengikut prinsip ekonomi untuk mendapat gambaran sebenar tahap ekonomi rakyat supaya Sarawak tidak dikatakan sebagai negeri kaya namun rakyatnya miskin. Tapi saya mau satu kajian yang menyeluruh. Then you have the data. Once you got the data, then you can formulate policy that is linked to the data. Mengambil contoh senarai IKASih, Premier menjelaskan ramai dikategorikan sebagai miskin kerana tersenarai dalam IKASih walaupun keadaan kehidupan berubah dan tidak miskin lagi. Tambahnya, rakyat Sarawak tidak miskin kerana memiliki harta seperti tanah namun kurang ilmu untuk menjana pendapatan atau sumber kewangan daripada harta yang dimiliki. Beliau juga mahu enumerator atau pihak yang melaksanakan kajian untuk turun padang dan tidak hanya menggunakan statistik sedia ada untuk melakukan kajian tersebut bagi mengetahui pendapatan dan standard kehidupan sebenar penduduk. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim di Kota Samarahan. Beliau diminta mengulas kenyataan Perdana Menteri yang ingin menoktahkan kemiskinan tegar di negara ini dan Sarawak merupakan antara 5 negeri yang masih mencatat jumlah kemiskinan tegar yang tinggi. Baik saudara, kita ke Sibu bersama wartawan Awang Muhammad Muhibbuddin dengan perkembangan semasa pergerakan penumpang di terminal bas di sana. Din, silakan. Terima kasih rakan setugas di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sekarang saya berada di terminal penumpang bas Sibu. Seperti anda dapat saksikan pada masa ini, terminal penumpang bas ini dipenuhi dengan pengguna-pengguna bas yang hendak balik ke tempat masing-masing. Tinjauan kru RTM seawal jam 7 pagi tadi, kebanyakan orang awam masih memilih untuk menggunakan pengangkutan awam disebabkan kawasan tumpuan yang ditujui lebih dekat dan lebih mudah serta mereka pun dapat merasai sendiri jalan Pembono yang hampir siap. Pada pagi ini juga jualan tiket agak memuaskan dan dijangka akan lebih ramai penumpang bas akan balik ke tempat masing-masing memandangkan esok merupakan cuti umum hari pekerja. Jadi apa yang saya dapat kongsikan juga bersama anda, bermula pada 20 April yang lepas iaitu 2 hari sebelum menjelang Aidilfitri, hasil jualan tiket bas meningkat naik dan di antara lokasi yang menjadi tumpuan adalah di Kuching, Miri dan Bintulu dengan peningkatan jualan lebih 2,000 tiket dijual. Setiap kali musim perayaan, jumlah kenderaan akan juga meningkat berbanding hari-hari biasa. Oleh itu, rancanglah perjalanan anda dengan teliti. Ingatlah orang yang tersayang. Saya kira itu saja yang saya dapat kongsikan bersama anda pada pagi ini. Kita kembali bersama rakan setugas di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Din atas perkembangan dari Sibu tersebut. Seterusnya, masyarakat orang Ulu kaya dengan adat dan kebudayaan daripada segi muzik, tarian, makanan selain mempunyai industri cottage yang unik. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, elemen ini perlu ditonjol dan diketengahkan untuk diangkat sebagai produk pelancongan. Katanya dengan kepimpinan dan pentadbiran kerajaan yang menjurus kepada membangun masyarakat luar bandar, kawasan utara diberi penekanan untuk dilawati oleh pelancong di samping dapat membantu ekonomi masyarakat. Tambah beliau, industri pelancongan di Sarawak dijangka berlipat ganda tahun ini berbanding tahun lepas. Jumlah pelancong dalam dan luar Sarawak untuk tempoh Januari hingga Mac tahun ini menjangkau lebih 300,000 orang dan lebih daripada separuh jumlah itu dari negara luar.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan penangguhan Festival Muzik dan Tarian Masyarakat Tanah Tinggi kelima di Dewan Serbaguna Long Bedian Baram. Sementara itu, beliau mahu pengisian festival itu dapat membawa pelancong sama ada dari Miri, Brunei serta kawasan sekitarnya berkunjung ke Long Bedian dalam mengangkat ekonomi serta berharap Festival Masyarakat Tanah Tinggi ini semakin berkembang. Pelbagai acara dan persembahan kebudayaan diketengahkan oleh masyarakat dari 9 buah kampung dari Long Bedian, Long Atib, Long Bemang, Long Ikang, Long Kevok, Long Liwo, Long Lateh dan Long Seridan pada festival selama 3 hari berkenaan. Festival yang diadakan selama dalam 2 tahun telah menerima pengunjung 2,000 lebih orang untuk 3 hari penganjurannya. Projek pembinaan Jalan Raya Kampung Paloh ke Tanjung Manis adalah antara projek dengan nilai terbesar yang akan dilaksanakan di bawah agensi pembangunan Delta Rajang RADA. Menurut pengurusi RADA yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talib Saleh, projek ini akan menggunakan dana sejumlah RM100 juta yang mana projek itu kelak akan turut merangkumi pembinaan jalan raya dan jambatan. Katanya nilai berkenaan belum mencukupi kerana penilaian awal pihaknya menganggarkan jajaran jalan raya ini akan menelan kos hampir RM400 juta. Tapi walaupun kita laksanakan mengenai peruntukan yang ada RM1 juta supaya at least jajaran ini dapat dilaksanakan dan dapat dihubungkan Kampung Paloh dengan Tanjung Manis. Kerana kalau kita lihat, Kampung Paloh adalah satu-satunya kampung di dalam kawasan ini yang belum dihubungkan kepada tanah besar. Beliau berkata demikian selepas mengulas berkaitan ucapan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang memaklumkan bahawa RADA akan melaksanakan 60 projek dengan nilai keseluruhan RM1 bilion dalam bahagian mukah. Ujarnya lagi pihaknya telah menghantar permohonan 60 projek ini kepada Unit Perancang Ekonomi EPU dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri untuk merangka kertas cadangan kewangan dan teknikal bagi pelaksanaan projek yang dikenal pasti ini. Datuk Lim juga memberitahu bagi projek kecil melibatkan dana 5 hingga 10 juta ringgit, ia akan mengambil masa kira-kira 1.5 tahun untuk proses dokumentasi dijalankan sebelum projek ini diserahkan kepada kontraktor untuk dibina dan disiapkan. Bagi projek bernilai lebih tinggi pula, tempoh masa yang lebih panjang akan diperlukan iaitu kira-kira 3 hingga 5 tahun untuk disiapkan. Beliau juga percaya projek di bawah RADA akan memberi impak besar kerana konsepnya yang menggunakan pendekatan bottom up yang mana projek ini dikenal pasti dan dimohon sendiri oleh rakyat dan pemimpin akar umbi. Katanya kebanyakan projek-projek seperti jambatan di bawah RADA adalah jambatan menyeberangi sungai kecil menghubungkan kampung-kampung. Jambatan-jambatan ini katanya adalah pelengkap kepada projek besar seperti Batang Lasar dan Paloh yang menelan kos ratusan juta ringgit. Sarawak antara negeri yang banyak menyediakan tenaga pekerja dalam sektor minyak dan gas, bukan sahaja untuk memenuhi keperluan kerja di Sarawak, malah di luar negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Wilson Ugak Kumong berkata, pembangunan pesat industri minyak dan gas masa kini, terutamanya di Bintulu, telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Sarawak. Justeru bagi memastikan keperluan tenaga pekerja dalam bidang tersebut sentiasa mencukupi, maka Sarawak Oil and Gas Workers Association atau SOKWA hendaklah memainkan peranan masing-masing dengan lebih mantap. Sarawak Oil and Gas Association, Workers Association, initiative must be good ties with ilmu, the pengarah dia. And JTK, Jabatan Immigration Malaysia. The database of Sarawak Oil and Gas Workers Association members for job from time to time. I believe we have so many young talented
Tambah beliau lagi, untuk memastikan lebih ramai rakyat Sarawak menceburi bidang kerja minyak dan gas, kerjasama jitu antara SOKWA dan institusi kemahiran seperti Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, NIOSH dan Celestial Marine serta syarikat-syarikat minyak dan gas amat diperlukan. Beliau berkata demikian pada perasmian Expo Kerjaya SOKWA yang diadakan di Bintulu. Penganjuran selama 2 hari Expo Kerjaya itu melibatkan 12 syarikat berkaitan minyak dan gas. Cadangan untuk menambah baik infrastruktur jalan di kawasan Pantu, Lingga dan Balai Ringin yang terletak di bahagian Seri Aman dan Serian telah dimasukkan dalam Pelan Rancangan Malaysia ke-12. Jalan terbabit adalah laluan menghubungkan Pantu dengan Muding, Sapak, Menangkin, Keranggas, Semulung, Mentu dan Tuba. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody berkata walaupun projek tersebut tidak dapat dimulakan tahun ini, namun beliau berharap kerajaan dapat memberi keutamaan pada tahun berikutnya. Projek ini memang dah ada, cumanya menunggu dilaksanakan. Jalan-jalan kampung ya, masih banyak yang memerlukan, tapi saya rasa ini akan berterusanlah. Jadi kepada masyarakat setempat saya berharap bersabarlah, tapi projek ini memang akan dilaksanakan. Menurut Datuk Seri Doris, isu tersebut sudah beliau bangkitkan pada perbahasan Belanjawan 2023 di Parlimen baru-baru ini. Tambah beliau lagi, projek itu penting untuk kesejahteraan penduduk dari kira-kira 60 buah kampung dan rumah panjang, termasuk beberapa buah sekolah rendah di kawasan berkenaan. Ketika ini, penduduk di kawasan tersebut terpaksa menempuh jalan ladang, laluan bekas jalan balak, selain ada yang masih bergantung pada pengangkutan sungai. Beliau ditemui pada program Kembar Kasih dan Pendidikan serta program Outreach Teknologi Komuniti di Semulung Ili di Seri Aman. Program anjuran bersama Sentex Betong dengan 2 badan bukan kerajaan iaitu Persatuan Penggerak Komuniti Seri Aman dan Simanggang PGN 4X4. Antara aktiviti yang diadakan pada program sehari itu termasuklah kursus kraftangan pembuatan sugu tinggi, manik lum, manik burik, kurus vertigasi, taklimat tanaman lada hitam dan kelapa sawit. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 30 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Syuhada. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.